Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah ya mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha ala al-wasabi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barak wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajna ilaihi ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat kurnia daripada Allah. Maka masih lagi kita diberi peluang untuk menyambung pembacaan kitab kita 40 hadis akhlak mulia yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah taala. Kita ni siri yang ketiga, insya-Allah. Siri yang ketiga. Kuliah ni ataupun pengajian ni dianjurkan oleh syarikat Manmatics Sdn Bhd. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Syima. Okay, salam pada kakak-kakak. Okay, salam pada kakak-kakak yang lain. Jadi tolong bagi komen suara jelas ke tak jelas ke, video kita jelas ke tak jelas ke, supaya kita boleh baiki mana-mana yang kurang jelas lah. Okay. InsyaAllah kita akan bacakan kitab, dan jika ada sebarang soalan boleh tulis di bahagian ruangan komen untuk kita jawab, atau boleh juga kalau ada soalan yang bersifat privacy tu boleh di WhatsAppkan kepada Ustaz Fahmi. Dah ada di Ustaz Fahmi ada tulis kat komen tu. Kalau ada soalan bentuk privacy, segan nak tulis dekat situ, boleh mesej WhatsApp Ustaz Fahmi lah. Nanti Ustaz Fahmi pass kat saya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Kita masih lagi menggunakan kitab 40 hadis akhlak mulia, terbitan Khazanah Banjariah. Hari ini insya-Allah kita baca pada hadis yang ketiga. Tajuknya pemaaf. Masya-Allah, tajuknya pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadina muttasilan ila Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam burdun najraniyun ghalizul hashiyah fa adrakahu a'rabiyyu fajabadahu biridaihi jabzatan shadidatan fa nazartu ila safhati 'atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبزته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku pada suatu hari berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda ketika itu memakai selendang yang diperbuat dari negeri Najran, yang kasar tepinya, seujung ridak tu, selendang yang balut leher tu, ujungnya tu kasar kain. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab yang terkenal dengan sifatnya yang kasar dan kurang pengetahuannya tentang adab. Lalu Arab Badawi itu menarik selendang Rasulullah SAW dengan sekuat-kuatnya. Dalam setengah riwayat kata ditarik daripada belakang. Dan aku melihat di batang leher Rasulullah SAW
ada kesan geseran tepi selendang tersebut. Katanya selendang tu kesannya warna merah kerana ditarik kuat. Kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, suruhlah pegawaimu memberikan kepada aku akan harta Allah yang ada di sisimu." Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab Badui itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sedang bacakan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita bila kita sebut tentang akhlak ni, mana ada akhlak orang lain, tentulah akhlak Nabi, kerana akhlak Nabi yang patut kita contohi. Kita dah bahas sebelum ni, kenapa Nabi? Kenapa akhlak Nabi? Kenapa bukan akhlak orang lain? Kerana akhlak Nabi itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akhlak Nabi itulah apa yang Allah Ta'ala nak Nabi buat sebagai manusia yang beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah. Jadi apa yang Nabi buat, itulah apa yang Allah Ta'ala redha. Maka kita ni inginkan keredaan kepada Allah. Maka dengan cara apa kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita? Dengan kita mencontohi akhlak Nabi. Maka kita baca sebanyak-banyaknya akhlak Nabi tu. Tapi bukan untuk pengetahuan. Kerana pengetahuan tentang akhlak tak akan bawa apa-apa perubahan. Kita nakkan akhlak Nabi untuk dicontohi. Kerana di situlah ada keredaan Allah Ta'ala untuk kita. Maka akhlak Nabi ni adalah istimewa, berbeza dengan akhlak orang lain. Kerana akhlak Nabi itulah akhlak yang terbukti ada pandangan Allah di situ. Ada keredaan Allah di situ. Dan setelah mana kita mengenal akhlak Nabi, maka mampu kita untuk mencontohi ketika kita ada keinginan. Bahkan setelah kita mengenal akhlak Nabi, kita akan pandang semua orang yang berakhlak itu seakan-akan Nabi yang sedang mengajar kepada kita. Kalau kita tak ada ilmu akhlak, atau kalau kita tak ada pengetahuan tentang akhlak, maka susah untuk kita berakhlak. Sebab kita tak kenal akhlak. Dalam pendidikan keluarga, semalam kita bahas, dalam pendidikan keluarga, parent kena ajar anak-anak tu dengan adab. Tapi macam mana parent nak ajar anak dengan adab kalau parent sendiri tak kenal apa itu adab? Adab apa yang perlu dibuat? Maka parent perlu belajar dulu adab, supaya parent baru boleh melakukan adab dan boleh mengajar adab tu. Tapi Nabi kan dah tak ada. Jauh zamannya. Tak apa, kita ada pewaris Nabi, kita ada ulama yang boleh mengajar kita adab dan akhlak. Jadi kita contohi adab dan akhlak Nabi yang ada pada diri ulama tu. Maka dekatkanlah diri kita dengan ulama. Jadi hari ini salah satu pada akhlak Nabi ataupun adab Nabi yang Nabi contohkan, tunjuk pada kita adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf ni Masya Allah mahal. Dia sifat pemaaf ni diketahui ramai orang, tapi susah dicontohi oleh semua orang. Termasuklah saya Al-Fakir melakukan sifat pemaaf. Sebab bila melakukan pemaaf ni perlukan pengorbanan. Apa kisahnya? Kisahnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas siapa? Sayyidina Anas ni pembantu Nabi SAW yang dihantar oleh ibunya sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu Anas ni terkenal dengan kebijaksanaan beliau menghadiahkan Sayyidina Anas kepada Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW masuk ke negeri Madinah, maka semua orang bagi something, hadiah kepada Rasulullah sebagai penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu Anas ni tak banyak hartanya, jadi tak tahu nak bagi apa yang luar biasa sebagaimana orang lain. Tapi dia tahu dia ada satu harta yang sangat berharga, iaitu anak dia. Maka dibawakan anak dia, dihantar kepada Rasulullah sebagai hadiah. Saya hadiahkan anak saya untuk khidmat kepada engkau Rasulullah. Maka bijaksananya ibu Sayyidina Anas ni,
menyebabkan orang lain memuji-muji beliau, kerana itulah sepatutnya yang dilakukan oleh ramai orang. Bagi anak kepada orang soleh untuk dididik, kerana pendidikan anak ni kerana nilai anak tu adalah kunci syurga buat kita kan. Ketika mana anak kita soleh, maka solehnya itu akan bagi manfaat kepada kita. Maka Ibu Anas ni melakukan sesuatu yang menguntungkan diri dia. Menguntungkan diri dia apa? Dia sedang menempa kunci menuju ke syurga. Jadi anaknya berkhidmat kepada orang soleh, insya-Allah anaknya soleh dan kesolehan anaknya akan menguntungkan dia. Maka Sayyidina Anas ni menemani Rasulullah SAW daripada kecil, 9 tahun, 8 tahun macam tu, sampailah Rasulullah wafat. Jadi sentiasa Sayyidina Anas melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Satu hari Sayyidina Anas berjalan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah pakai kain ridak, selendang yang lilit di bahagian leher. Jadi tengah berjalan dengan Rasulullah SAW, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni kita sebut tadi orang yang golongan yang terkenal dengan orang yang tidak beradab, kurang beradab, kurang pengetahuan tentang adab, tak pandai adab. Dan orangnya orang yang kasar sebab hidup di padang pasir yang penuh banyak cabaran lah. Jadi sifatnya kasar. Jadi bila datang jumpa Nabi Muhammad SAW dalam kisah ni, dia datang daripada arah belakang. Dalam setengah riwayat, dia tarik ridak Nabi Muhammad SAW di belakang. Jadi Nabi ni macam seakan-akan tercekik lah, lalu tertarik ke belakang gitu. Jadi Sayyidina Anas ni, dia tak tengok siapa buat, dia tengok apa jadi dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kasih. Bila kasih kita kepada seseorang, perhatian kita pada orang tu sepenuhnya. Maka Sayyidina Anas ni, dia tak tengok siapa buat dulu, kerana perhatian dia penuh pada Rasulullah. Maka Rasulullah dulu jadi perhatian dia. Dia tengok apa jadi dengan Rasulullah. Maka ketika itu dia kata di leher Rasulullah ni seakan-akan ada garis, ada kesan warna merah kuat, kesan daripada jurutan tu. Dia tengok sebab kesan daripada tarikan kain tu. Kain tu kasar pula, ada geseran. Dan ketika itu pula Rasulullah ni memang warnanya cerah, putih kemerahan. Jadi bila ditarik kuat tu memang kesan daripada rentap tu ada warna merah. Jadi Sayyidina Anas ni perhatiannya pada Rasulullah. Lepas tengok jadi tu, maka barulah dipandang kepada Arab tadi. Terkejutlah kenapa buat macam tu. Kemudian Arab ni pun cakap, wahai Muhammad. Dahlah tarik, kemudian panggil Muhammad pula. Dia tak panggil Nabi, tak panggil Rasul, panggil Muhammad, panggil nama saja. Maksudnya memang tak tahu adab lah. Memang tak pandai adab. Tak pandai adab. Setengah orang memang tak pandai adab. Kadang-kadang kita tak boleh nak marah dengan setengah orang ni sebab dia tak pandai adab. Dia tak boleh beza pun mana satu adab yang baik, mana satu adab buruk. Macam orang pergi makan dekat hotel, orang biasa-biasa, tak tahu etika makan dekat hotel tu. Orang makan pakai sudu garpu, dia makan dalam majlis VIP tu, dia makan pakai tangan. Tak boleh marah dia sebab dia tak tahu. Macam tu juga Rasulullah SAW. Orang ni panggil, wahai Muhammad, ya Muhammad. Perintahkan, dahlah panggil Muhammad. Bagi arahan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak akan bagi arahan pada bos kita. Apatah lagi pada Nabi. Dia kata, suruh pegawaimu bagi kepada aku. Bagi apa? Bagi harta Allah yang ada di sisimu. Itu semua ayat-ayat kasar tu. Suruh pegawai, kau ni macam tak pandai buat kerja lah, ni aku nak bagi arahan kat kau. Itu maksudnya Arab tu. Suruh apa pegawai kau, bagi harta pada aku. Bagi apa? Harta pula. Bagi harta pula. Macam Nabi tak tahu dalam pembahagian pula. Jadi dia mengarah-arahkan Nabi Muhammad SAW. Bagi harta Allah pula. Dia nak kata Nabi ni dah buat harta Allah tu macam harta sendirilah sebab tak bagi pada dia. Ini semua ayat-ayat yang kasar. Bagilah harta Allah yang ada sisimu tu pada aku. Maka Rasulullah SAW menoleh ke arah orang tu. Pandang. Baru Nabi pandang. Tak melatah Nabi ni kan. Sambil baginda tersenyum. Ni luar biasa lah. Tersenyum. Sambil baginda tersenyum. Tengok. Nak apa? Jangan senyum. Sebab Nabi kenal orang ni tak pandai adab. Maka perlu diajar dengan adab. Jadi orang tak pandai adab, diajar
tak pandai adab dia tu dengan beradab pada dia supaya dia boleh belajar tentang adab. Dan Nabi pula perintahkan pegawainya memenuhi kehendak Arab Badui itu. Ada setengah riwayat Nabi bersama dengan, kita dengar daripada Abi Ali, bersama dengan Sayyidina Umar. Nabi tengah jalan-jalan dengan Sayyidina Umar, kisah yang hampir sama. Jadi ditarik juga daripada arah belakang. Nabi pakai ridak, Arab Badui lain pula tarik daripada arah belakang. Katanya Arab tu naik kuda pula tu. Jadi Nabi ke belakang lah. Sayyidina Umar pula terus pandang orang tu pula. Dah buat Nabi macam tu, biar aku bunuh orang ni, Rasulullah. Sayyidina Umar macam cara kan. Maka Rasulullah kata, kau dah kenapa kan? Sabar, biar aku yang settlekan hal ni. Jadi Nabi dengan muka dia yang senyum, wajahnya yang senyum, tanya pada orang tu, orang yang tarik dia tu, tarik leher, tarik ridak tu, kau kenapa? Nak apa? Sambil senyum. Aku nak harta rampasan perang tu, yang ada di sisi kau tu. Baik-baik, Nabi kata. Kemudian Nabi kata pada Sayyidina Umar, pergi ambil 2 uncang. Ambil dua uncang. Jadi Sayyidina Umar kata, kenapa nak ambil 2 uncang? Sedangkan orang ni layak dapat seuncang je. Emas tu. Jadi Rasulullah kata, 1 uncang sebab hak dia, 1 uncang lagi sebab engkau telah menyakiti dia. Bagi 2. Diam Sayyidina Umar sebab belajar akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tunjuk dengan orang yang tak beradab tu, kita balas dengan adab. Kerana dia tak pandai adab. Kisahnya dia tak pandai adab. Gitu. Jadi keterangannya apa di sini? Kata, apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah SAW. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakiti baginda walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Hak Nabi kalau nak balas, tak payahlah hak Nabi. Hak kita pun kalau orang marah kita boleh balas balik. Kita boleh marah dia balik, hak kita kan. Apatah lagi kalau dia berkasar kita tanpa sebab pula. Dia marah kita tanpa kita faham pula. Kita boleh marah balik, hak kita. Tapi tak dibuat begitu. Kita maafkan dia kerana mencabul hak kita tu, kerana di situ ada ganjaran kalau kita berlembut dengan dia. Apatah lagi Nabi mengajar akhlak pula. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakiti baginda walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang itu. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti baginda itu daripada kalangan orang yang jahil, yang tidak memahami kedudukan baginda sebagai Rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Dia bersifat Nabi Muhammad SAW yang pemaaf ni, punca dia daripada mana? Punca dia daripada sifat rahmat, belas kasih. Ulama sebut ibu kepada akhlak ni adalah rahmat. Kalau kita ada sifat belas kasih kepada manusia, kita ada akhlak-akhlak yang lain insya-Allah. Macam kita sebut semalam, dalam rumah kita kena ada sakinah, kita kena pupuk sakinah. Sakinah ni sifat tenang. Sakinah adalah rahmat oleh Allah SWT. Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada seluruh ahli keluarga tu. Ketika ada sakinah, ahli keluarga tu tak akan terkesan dengan buruk yang ada di luar rumah. Bahkan dia akan jadi ejen pula, menyebarkan kebaikan pula di luar rumah. Tapi daripada mana sakinah tu? Sakinah daripada mawaddah. Sifat mawaddah. Apa maksud sifat mawaddah? Sifat belas kasih sayang, kasih sayang tulus murni yang tak ada kurang. Maksudnya orang ketika melihat kelemahan dalam ahli keluarga tu, dia maafkan kekurangan tu. Bahkan tidak pula berdendam dengan ahli keluarga tu. Sifat mawaddah ni sifat yang tak memandang keburukan. Bukan tak ada keburukan tu, ada, tapi sebab ada mawaddah, maka hilang keburukan tu di mata dia. Tanya orang yang bercinta tu, yang remaja yang bercinta tu sampai tak nampak buruk pasangan dia tu, sebab tu mawaddah. Cuma dia letak di tempat salah lah kalau bercinta sebelum kahwin tu. Sifat mawaddah ni sifat yang perlu dipupuk dalam diri. Tapi tunjang sifat mawaddah ni daripada ibu, pada perempuan, ibulah, keibuan. Kerana ibu saja yang boleh melakukan maaf terhadap kekurangan ahli keluarga dia. Itu sifat ibu. Sebab tu ibu tu mahal nilai dia di sisi Allah, kerana dia ejen kebaikan bagi ahli keluarga dia yang lain. Mawaddah ibu tu
kemuncak dia lah menutup kekurangan ayah dia ataupun suami dia, ibu. Isteri lah kalau ada anak-anak. Kalau ibu ataupun isteri mampu menutup daripada kekurangan suami dia, maksudnya pada dia ada mawaddah. Dan anak-anak akan belajar mawaddah tu daripada ibu tu. Yang ini tidak memandang kekurangan. Kalaupun ada kekurangan yang terlihat di mata dia, maka dia maafkan. Itu sifat mawaddah. Maka ibu tu ejen kasih sayang dalam rumah. Tapi daripada mana datang sifat mawaddah? Sifat mawaddah datang dari sifat rahmah. Sifat rahmah. Kalau ada mawaddah, ada pemaaf, ada belas kasih, ada tolak ansur, ada baik sangka. Semua tu datang dari mana? Semua tu datang daripada rahmat, belas kasih. Yang belas kasih ibu yang jadi mawaddah tu, belas rahmat ibu yang jadi mawaddah tu datang daripada mana? Datang daripada ayah tu. Ayah tu yang pupuk suami tu. Pupuk rahmat yang ada dalam belas kasih, dalam rahmat yang ada dalam diri ibu tu. Ayah tu yang memupuk semangat kasih sayang tu. Ibu tu kalau dah menzahirkan kasih sayang, dia tak tarik balik dah. Dia bagi. Kan ibu tu tengok kalau dia bekerja di rumah tu, bekerja tak berhenti-henti sebab ada mawaddah tu. Letih pun buat. Itu mawaddah ibu. Tapi punca dia daripada mana? Punca dia daripada suami tu. Yang mana suami tu tunjuk sikit kasih sayang tu, lalu isteri tu ambil, dikembangkan, besarkan. Sebelum nak isteri kemas rumah, suami dulu kena rajin basuh pinggan. Begitulah maksudnya. Sebelum nak isteri tu pupuk anak dengan kasih sayang, suami kena zahirkan kasih sayang tu pada anak-anak, pada isteri tu. Sampai kalau kita baca buku-buku psikologi tu, psikologi kekeluargaan tu, emosi ibu tu, kunci dia ada pada ayah tu. Kalau ayah tu buat ibu tu marah, marahlah rumah tu, satu rumah. Tapi kalau ayah pandai tenangkan ibu, satu keluarga tu tenang. Dan bila ada ketenangan dalam diri ibu, maka ada ketenangan dalam diri orang lain. Boleh. Itu rahmah. Jadi rahmah tu akan melahirkan banyak sifat lain. Jadi Nabi ni rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi zahirkan sifat rahmat tu. Sifat rahmat Nabi ni dah terlalu besar. Mawaddah yang sakinah yang dah terkumpul banyak dekat situ. Dah berlimpah-limpah. Jadi dalam hadis ni Nabi zahirkan cabang sifat rahmat tu adalah pemaaf. Nabi zahirkan begitu. Cabang dari sifat rahmat tu pemaaf. Kerana orang yang mengasihi orang lain boleh memaafkan orang lain. Kalau orang tak mengasihi orang lain, dia tak mampu maafkan orang lain. Tapi mesti ada sebab kenapa dia mengasihi orang lain. Kita nak maafkan orang, kita kena kasih pada orang. Kita nak kasih pada orang, mesti ada sebab. Kerana dia bagi manfaat pada kita, itu bisnes. Kalau kita mengasihi orang kerana manfaat, itu bisnes. Bisnes ni lalu mengecewakan. Orang kerja selalu tak dapat, dah kerja selalu hilang pula. Bisnes kan sifat dia begitu. Tapi rahmat ni bukan itu. Rahmat berlawan dengan bisnes. Bisnes maslahah tu kepentingan. Rahmat ni bagi, tak minta pulangan, kerana dia tahu manusia takkan mampu balas. Yang akan balas pulangan tu hanya Allah. Hanya Allah. Maka rahmat itu, kita merahmati sesuatu bukan kerana pulangannya daripada pihak makhluk, tapi pulangan yang kita harapkan daripada pihak Tuhan, pihak Allah. Yang mana rahmat tu ketika Allah Ta'ala zahirkan, Nabi ceritakan ketika Allah zahirkan tu, rahmat tu tak mampu ditanding pun dengan apa yang kita buat. Maksudnya apa yang kita buat tu sikit lah, tapi Allah balas rahmat banyak. Jadi orang yang melakukan rahmat di dunia ni kerana dia mengharapkan ganjaran di akhirat. Dan biasalah bila dia merahmati sesuatu, dia disakiti lah oleh sesuatu tu di dunia. Itu kan biasa. Tak payah kita tengok orang luar, kita tengok keluarga lah. Ibu kan selalu kecil hati dengan anak. Kan selalu ibu harapkan anak balas kebaikan dia. Tapi anak kan selalu tak buat macam yang ibu nak. Ibu harapkan dia bagi anak tu bagi 100% semacam mana ibu bagi 100% di rumah. Ibu harap anak pun bagi 100% di rumah. Tapi anak kan selalu bagi 5%, 10%. Ibu kan selalu kecewa dengan anak. Tapi sebab sifat rahmat dia, sifat belas kasih dia,
sayang dia pada anak dia, tak apalah, tak dapat 100% pun dimaafkanlah. Dia maafkan anak dia sebab anak tu sebahagian daripada diri dia. Mungkin waktu tu pun dia pun lupalah dengan ganjaran daripada Allah SWT, sebab dia pun tak harapkan, sebab dia sayang anak dia. Tapi apatah lagi kalau dia sayang anak dia kerana Allah, dengan ganjaran yang pada Allah Ta'ala bagi pun dah gembirakan dia. Faham maksud saya? Maksudnya rahmat tu, sifat pemaaf ni ada kaitan dengan rahmat, belas kasih. Jadi Nabi ni menzahirkan rahmat. Antara cabang sifat rahmat Nabi itu adalah pemaaf. Kemudian tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan kelembutan dan kemaafan. Itu kan menenangkan. Walaupun ambil masa lah nak tenang pun. Menenangkan kerana kita tahu dengan kebodohan dia lah dia buat macam tu. Ayatnya macam tu lah. Kalau dia cerdik, dia tak akan buat macam tu. Ini sebab dia jahil lah ni, dia buat macam ni. Tak apalah, kita maafkan orang yang jahil ni, kita mulia. Kan begitu? Dan kita pun tenang juga nak buat macam mana. Dah tak cerdik. Kita kan senang melepaskan. Dah tak cerdik nak buat macam mana. Macam orang, anak-anak buat nakal dekat rumah jiran lah. Jiran tu nak marah pun anak-anak kan. Budak ni. Nak marah kan aku jadi budak pula gaduh dengan budak. Tak apalah, maafkanlah. Kan begitu, dia tenang je. Walaupun dalam bebel-bebel tu lah. Tapi sekurang-kurangnya, kekusutan dalam kepala dia tu tak lama. Habis budak tu balik, merungut dalam 5 minit dia keluar rumah tu dah cantik, dia senang balik. Kan begitu. Orang yang susah maafkan ni sebenarnya dia bukan menyusahkan orang lain, dia menyusahkan diri dia sendiri. Sampai mati pegang dendam tu. Kan yang menyusahkan tu diri dia. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Agaknya orang yang buat kesalahan tu dah bahagia ke mana-mana dah. Orang yang susah memaafkan yang terhimpit dengan kesakitan dendam tu. Itu bukan orang lain yang rosak, diri dia yang rosak. Maka itu tak menyenangkan diri dia pun. Tak menyenangkan. Maka pilihlah jalan yang bawa ketenangan. Kita kan nak bahagia. Kita nak bahagia dengan kita tak menyusahkan orang lain, satu. Dengan kita tak nak disusahkan orang-orang lain. Jadi macam mana orang lain menyusahkan kita? Kekusutan kita. Kita dah banyak masalah fikir tentang diri sendiri, kita nak fikir masalah orang lain. Kenapa dia buat aku macam tu? Itu kan masalah orang, bukan masalah kita. Anggap saja dia jahil, selesai. Cakap senang lah Ustaz. Memanglah cakapnya senang. Tapi pahalanya banyak kalau boleh buat. Dan keuntungannya pun tak boleh ditimbang balas lagi dah. Keuntungannya pada diri kita balik. Sebab tu Nabi contohkan begitu. Ada satu kisah mungkinlah kot kita ada keserasian kat Cima kan. Ada satu kisah seorang makcik ni, seorang syekh tu mimpi ulama. Dia mimpi, dalam mimpi tu mimpi ulama lah, mimpi orang soleh. Jadi kata dalam mimpi tu dia dipimpin oleh malaikat untuk ke tengok syurga. Ini dalam dia berjalan dengan malaikat tu, tiba-tiba ada seorang makcik yang pintas dia jalan lebih laju lah nak menuju ke syurga tu. Jadi dia tanyalah malaikat tu, siapa makcik tu? Jalan lagi laju pada saya, masuk syurga dulu pada saya. Jadi malaikat tu kata, oh kau tak kenal makcik ni? Makcik ni orang yang duduk kampung, ujung kampung kau tu. Tak kenal dia? Saya tak kenal. Tak apalah, nanti carilah dia. Tersedarlah dia daripada mimpi tu. Jadi main-main dalam kepala dia, siapa makcik ni? Apa yang dia buat sampai dia boleh masuk syurga dulu berbanding saya? Maka dia pun usahalah cari makcik tu di ujung kampung dan jumpa makcik tu. Jadi dia menyamarlah jadi orang musafir, nak duduk rumah makcik tu, nak tengok apa makcik tu buat. Dan dulu memang adab bertamu ni benda biasa. Kerana musafir, biasa orang terima tetamu. Maka makcik tu terimalah syekh ni jadi tetamu dia. Makcik tu pun tak kenal syekh tu. Jadi syekh ni duduk 3 hari dekat rumah makcik tu. Tengok apa makcik tu buat. Qiyamul lail ke, puasa ke, baca Quran ke. Tak ada, makcik tu buat kehidupan biasa macam orang tu biasalah. Kemar rumah, sapu sampah.
Puasa tak. Tak ada yang ajaib lah. Tak ada yang luar biasa. Jadi bila dah 3 hari kena balik lah. Sebab adab bertamu 3 hari. Jadi dia kata, dia terus terang, saya sebenarnya ada mimpi makcik masuk syurga berbanding saya terlebih dulu. Jadi apa yang makcik buat? Pendek ceritanya. Jadi makcik tu kata, saya tak buat apa-apa, macam yang awak tengoklah dekat rumah apa yang saya buat. Itulah yang saya buat. Jadi runsing Syekh ni, tak apalah kalau begitu. Jadi Syekh ni pun nak minta izin nak balik. Jadi makcik tu kata, budak pemuda, saya rasa kalau ada satulah yang saya buat. Sebelum saya tidur, saya maafkan semua orang yang pernah ada buat masalah. Saya maafkan sesiapa saja yang pernah ada buat masalah dengan saya. Supaya saya tidak disusahkan oleh mereka. Jadi Syekh kata, inilah amalan yang Syekh buat, yang makcik buat, yang menyebabkan makcik masuk syurga terlebih dulu daripada saya. Husnuzan ulama dulu tengok amal orang lain. Amalan memaafkan ni menguntungkan diri sendiri. Dunia tak pening-pening dengan orang, akhirat masuk dulu syurga banding orang lain. Bahkan sifat pemaaf ni patut jadi kebanggaan bagi orang yang ada sifat pemaaf, kerana dia sedang mencontohi Nabi SAW. Susah memaafkan, susah, kerana memaafkan ni mengorbankan ego diri tu. Kita kan rasa kita betul. Jadi untuk memaafkan orang yang kita rasa salah tu satu benda yang bermasalah. Selagi dia tak mengaku salah, lagi susah nak maafkan. Jadi kita sedang korbankan diri kita sebenarnya. Kita sedang pertaruhkan diri dia. Kalau dia tak minta maaf, saya yang sakit ni sebab saya betul. Tapi itu menyusahkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita memaafkan dia, kita ada mencontohi sifat Nabi, maka itu patut jadi kebanggaan. Memaafkan kerana mencontohi Nabi. Mencontohi Nabi di akhirat bukan jauh dari Nabi, dekat. Sebab nanti kalau di akhirat orang yang sama sifat bersama. Tak payahlah akhirat. Dunia saja orang yang sama sifat bersama. Orang yang sama sifat, yang sama karakter bersama. Orang kaki tidur kan selalu kawan-kawannya pun kaki tidur. Kaki bola sama kawan-kawan kaki bola. Kalau orang kaki shopping, sama-sama kaki shopping berkumpul. Akhirat tu orang yang pemaaf akan bersama dengan orang pemaaf. Dan di situ ada Nabi Muhammad yang paling pemaaf daripada pemaaf-pemaaf yang lain. Maka kita ada di bawah payung Nabi Muhammad kerana ada sifat kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu sifat. Cukuplah satu. Dapatlah dengan Nabi. Tak adalah cukup satu, maksudnya tambah yang lain. Tapi adalah satu yang menyebabkan kita sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mahal lah sifat pemaaf ni. Kerana kalau kita cuba melawan mereka, kita juga akan jahil seperti mereka, kan begitu. Biasanya orang yang jahil akan berbuat apa saja atau bercakap apa saja asalkan dapat melawan musuhnya. Itu kan jahil. Orang jahil ni kan karakter dia adalah establish diri dia. Dengar orang jahil tu. Apa hinanya jahil? Direndahkan orang. Hinanya jahil ni sampai orang jahil pun tak nak mengaku jahil. Faham tak saya tu? Buruknya sifat tak tahu ni, sifat jahil ni, sampai orang yang tak tahu pun susah nak cakap dia tak tahu. Sebab tu dia selalu cakap, saya tahu tu. Kan kalau kita bercerita ramai sembang-sembang, bila semua cakap apa, tanya, kau tahu? Tahu. Macam mana tak tahu? Sebab nak kata tak tahu tu kerendahan, kehinaan. Dan sifat orang jahil ni, antara sifat dia adalah dia establish diri dia supaya dia tidak rendah di pandangan mata manusia. Dan itulah kesilapan dia. Itulah kesalahan dia. Kerana dia mencari pandangan manusia untuk puji dia atau untuk angkat darjat dia. Darjat dia takkan diangkat oleh manusia. Darjatnya hanya akan diangkat oleh Allah SWT. Dan orang yang Allah Ta'ala bagi ilham untuk angkat darjat. Faham tak saya? Maksudnya, orang yang cuba mengangkat dirinya akan sentiasa nampak rendah di hadapan orang lain. Maka, janganlah kita sibuk establishkan diri kita. Itu akan menunjukkan kita banyak tak tahu. Cakap saja tak tahu, terangkatlah darjat kita. Kalau bukan pun di pandangan manusia, tapi di sisi Allah. Kerana yang memandang kita pada hakikatnya bukanlah manusia pun, Allah lah. Yang memandang kita dan boleh bagi manfaat pada kita hanya Allah. Manusia ni hanya pandang saja, tak boleh bagi manfaat. Ketika dia angkat puji kita ketika itu, darjat kita tak naik pun dari sisi Allah kalau Allah tak angkat darjat kita.
Jadi jangan mencontohi sifat orang jahil. Dan maafkanlah saja orang jahil ni. Kan? Sedangkan kita tidak akan berbuat demikian. Jadi kalau mahu melawan mereka, sudah tentu kita akan buat satu atau berkata sesuatu. Jadi kalau mahu melawan mereka, sudah tentu kita akan berbuat atau berkata seperti orang jahil pula. Maka kita pun akan tergolong dalam kalangan orang yang jahil. Jadi orang jahil dengan sifat orang jahil ni kan sama. Ketika di kota Madinah, Mekah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah SAW, semua berkumpul di Masjidil Haram. Ini pada peristiwa Fathu Mekah. Nabi masuk Mekah, kemudian Nabi kuasai Mekah ketika tu. Semua penduduk Mekah tu dalam dikumpulkan di Masjidil Haram. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan dan keupayaan melawan Rasulullah SAW. Maka di saat itu Nabi tidak mahu membalas dendam, bahkan baginda hanya memaafkan kesemua mereka kecuali hanya beberapa orang yang sangat ketara sekali memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir dan tidak mahu beriman. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW ini pun masuk Islam dan seterusnya Nabi pula memaafkan mereka. Nabi maafkan, mereka masuk Islam. Kan keuntungan. Kadang-kadang orang yang memusuhi kita lalu kita maafkan mereka, mereka lah jadi orang yang menemani kita. Jadi teman rapat. Ada satu kisah dakwahnya almarhum Habib Munzir Musawa rahimahullah ta'ala, diceritakan oleh anak murid beliau. Satu tempoh tu anak muridnya dah habis belajar dekat pengajian pondok di Indonesia lah. Jadi nak balik kampung nak buka madrasah. Jadi kampung tu ada Samsing besar lah, ayahanda kan. Jadi ayah Samsing tu kata, siapa-siapa yang buka majlis agama-agama ni, aku pukul dia. Samsing tu ada pengaruh. Jadi murid Habib Munzir ni takut, kalau buka nanti kena pukul pula. Jadi Habib Munzir mengadulah pada Habib Munzir. Jadi Habib Munzir pun rahimahullah ta'ala datanglah ke kampung tu. Jadi ditunjukkanlah di mana rumah pakcik tu, Samsing tu. Maka pergilah ke rumah pakcik tu, ketuk pintu, tak ada orang buka. Ketuk kali kedua bagi salam, ada orang buka. Jadi pakcik tu buka pintu, muka merah marah, muka garang. Jadi Habib Munzir pun capailah tangan pakcik tu, lalu diciumlah tangan pakcik tu. Dicium tangan pakcik tu. Dicium tangan pakcik tu. Akhirnya pakcik tu pun tersentak. Kemudian katanya spontan terduduk. Kemudian keluar air mata pula. Jadi semua orang tengok situ ajaib lah. Orang kasar macam ni, macam mana boleh jadi menangis macam ni, terduduk macam ni. Akhirnya dibiarkan tenang. Kemudian dia pun bercakap, pakcik tu bercakap, Samsing tu. Dia kata, saya ni hinanya di mata manusia. Oh, tahu? Dia tahu. Hina di mata manusia. Tangan ini tak pernah pun dipegang orang, apatah lagi dicium orang. Hatta anak saya pun tak cium tangan saya ni. Tapi bagaimana tiba-tiba kamu yang mulia begini sanggup cium tangan saya yang najis ni, yang kotor ni? Dia menangis terus. Dia tak dijawab Habib. Tak dijawab. Dia senyum saja. Dia senyum. Kemudian pakcik tu pun tenang. Pakcik tu tanya Samsing tu ni, kenapa tuan datang sini apa? Berubah karakter tu, anak murid semua terkejut. Tuan nak apa datang? Ada apa yang boleh saya bantu? Jadi Habib pun kata, saya datang kerana anak murid ni ada, ustaz ni nak buka pondok. Jadi nak minta izin lah daripada pakcik untuk buka pondok. Dan dia kata boleh, tak ada masalah, bukalah. Tak apa, saya jaga pondok ni. Kalau siapa-siapa yang ganggu majlis ni saya pukul. Dah terbalik pula kan. Mula-mula siapa buka majlis agama saya pukul. Ini siapa ganggu pondok ni saya pukul. Bertukar karakter tu. Kerana terkesan dengan kelembutan. Jadi berpulanglah Habib dengan murid dia. Jadi murid dia tanya, Habib, apa yang Habib buat? Apa yang Habib baca ke, sebut ke, doa ke? Sampai berubah Samsing tu jadi selembut itu. Jadi Habib kata, tak ada. Habib kata, sesungguhnya ramai daripada hati-hati manusia ni menunggu sentuhan lembut daripada ramai orang.
Tapi malangnya ramai orang yang kasar ni dipandang kasar. Akhirnya dia diperlakukan dengan kekasaran. Akhirnya kasar bertemu kasar, kasar lah. Sedangkan cukup saja ada sentuhan lembut menyentuh hatinya, selesai. Jadi tertawan lah hati dia. Maka itu saja yang aku lakukan. Maka panduan tu jadi panutan bagi semua anak murid Habib Munzir ketika tu. Yang mana orang kasar ni bukan kerana kasarnya, luarannya tak menggambarkan hatinya. Luarannya tak menggambarkan hatinya. Kerana luarannya hanya terjemahan kepada kosongnya hati. Orang yang dalamnya kosong, perbuatannya tu kasar. Ketika disentuh dengan kelembutan, maka lembut habis cair kan. Begitu. Subhanallah. Maka kita pun begitu dalam mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Berlembutlah dengan orang yang kasar. Boleh. Hadis yang kedua. Sebelum tu ada soalan. Bagaimana kalau saya boleh memaafkan salah orang tapi saya tak dapat lupa apa yang dia buat? Itu dikira macam mana? Kalau saya boleh maafkan orang tapi saya tak dapat lupa apa yang dia buat. Itu macam mana? Baguslah kalau boleh maafkan orang. Tapi kenapa kita nak fikirkan apa yang dia dah buat? Kita kan dah maafkan. Jadi tak ada kesan lah. Dan kalau kita dah maafkan, dia rasa dah dimaafkan dan dia pun dah dimaafkan, dia tentu bergembira dengan kemaafan kita. Tapi kita masih lagi tercengkam dengan apa yang dia buat. Kita sebenarnya menyiksa diri kita. Macam kita sebut tadi lah. Kita sebenarnya sedang menyiksa diri kita sendiri. Dia dah bahagia dah dengan kemaafan kita. Kita pula menderita dengan kemaafan kita sendiri. Sebenarnya kita sedang menyakiti diri. Maka kita kan nak bahagia. Tak patutlah orang yang nak bahagia seksa diri dia. Kalau orang lain seksa diri dia, tak apalah. Dia sendiri seksa diri dia. Tu rugilah kan. Membazir umur lah kan. Tak patutlah seksa diri sendiri. Maksudnya janganlah buat macam tu kan. Maafkan. Sakitnya orang yang sakitnya hati kita kerana orang melukakan kita tu, tak apalah. Kita harapkan dengan kesabaran kita tu, Allah Ta'ala lah yang balas kesabaran kita tu. Usahakanlah. Mungkin susah nak buat 1 hari nak lupakan susah, 2 hari susah, 3 hari susah. Tak apalah, tapi usahalah. Setiap hari ada azam untuk lupakan kesalahan dia. Kerana itu jalan kebahagiaan untuk kita. Jalan kebahagiaan untuk kita. Moga-moga lepas 1 minggu ke 1 bulan ke, kita lupa apa yang dia buat, kita bahagialah. Senyum kita pun senyum bukan senyum dulu kan. Senyum yang hari ni senyum bahagia. Senyum dulu mungkin senyum terpaksa. Hadis yang keempat. Kita cuba baca cepat sikit. Tenang dan tidak gelojoh. Ini pun akhlak Nabi Muhammad SAW. Daripada an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ashajji Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj, okey, nama orang Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada 2 perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cakap kepada Al-Ashaj. Apa itu? Lemah lembut dan tenang, yakni tidak gelojoh. Al-hilmu wal anah. Lemah lembut dan tidak gelojoh dan tenang. Al-hilmu ni istilah lemah lembut, halim. Halim tu maksudnya lemah lembut, tak cepat marah. Tu lemah lembut dia maksudnya tak cepat marah. Kalau dia marah, dia cepat sejuk. Itu hilm. Ibu contoh sifat hilm. Ibu tu contoh sifat halim, sifat lemah lembut tu. Kalau nak belajar sifat halim tu, sifat hilm tu, belajarlah daripada ibu. Sepatutnya belajar daripada Rasulullah lah. Dalam ni ceritanya tentang Rasulullah. Tapi kalau zaman ni nak belajar daripada ibu. Ibu tu percontohan al-hilm. Ibu tu lambat marah. Nakal anak dia tu, anak dia lompat. Dia still lagi nampak anak tu baik kan. Sampailah anak dia dia dah anak dia usik emosi ibu tu,
Ibu tu jadi rimeh sekejap. Ibu tu pun marah lah. Duduk diam. Lepas tu, dah marah tu, cepat sejuk pula. Dia belai pula anak tu tadi kan. Dah kena marah, dia belai pula anak tu. Itu sifat hilm. Belajar sifat tu daripada ibu. Kalau ibu tak ada hilm, rosak rumah. Sifat hilm ni sifat pemaaf kan. Maksudnya, lambat marah dengan dengan orang yang menyakiti dia, tapi cepat maafkan kepada orang yang menyakiti dia. Belajar sifat tu daripada ibu. Kalau ibu tak ada sifat tu, susah rumah. Kena marah semua kan. Kemudian disebutkan dalam keterangan ketika rombongan Bani Abdul Qais, satu rombongan datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, maka sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap kepada baginda SAW. Ini adab ketika zaman hidup Nabi Muhammad SAW. Para sahabat datang ziarah Nabi Muhammad terus. Dan setelah wafat pun, kita niat berziarah ke Masjid Nabawi itu adalah niat ziarah Nabi. Ziarah Nabi dulu, barulah ziarah pusing-pusing masjid. Ziarah Nabi dulu. Kerana itu adab kepada tuan rumah. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah SAW sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Ini kan keterujaan. Orang kalau berdating pasangan lelaki perempuan pun memang tak sabar-sabar nak jumpa. Para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW tu lebih daripada tu. Nabi tu satu-satunya kekasih jiwa raga. Tak ada yang boleh menandingi Nabi. Maka ketika mandang Nabi tu memang tak sabar-sabar. Cepat nak jumpa. Sifat tu betul-betul cinta maslahah kerana kepentingan. Orang kalau bercinta kan sifat dia macam tu. Kita pun belajar daripada sifat tu dalam mencintai agama pun begitu. Dalam mencintai Nabi pun begitu. Kalau kita dulu pernah bercinta dengan pasangan kita tak sabar-sabar nak jumpa, kita pun kena ada sifat cinta tu kepada Nabi. Tak sabar-sabar nak jumpa Nabi begitu. Tindakan seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Abdul Qais, kecuali oleh seorang sahaja daripada kalangan mereka itu. Jadi ramai-ramai semua buat macam tu. Tak sempat, tak nak mandi dulu, tak nak tukar pakaian dulu, nak terus jumpa. Kecuali seorang, Al-Asash. Al-Asash ni dia mandi dulu. Beliau mandi dulu, tukar pakaian bersih dulu, wangi-wangi dulu baru jumpa Nabi. Jadi dia terlewat sikit daripada rombongan dia tu. Apabila Asash datang menghadap Rasulullah SAW, maka terus saja Rasulullah SAW mengungkapkan perbuatannya tersebut dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW memuji tindakan Al-Asash yang penuh dengan ketenangan dan sopan santun itu. Sifat sahabat-sahabat dia yang lain tu dah bagus. Tapi ada sifat yang lebih bagus, yang ini sifat Al-Asash. Sifat tadi tu nak jumpa Nabi teruja, tapi lupa nak bersihkan diri, nak jaga kebersihan diri. Sebab nak jumpa orang besar mestilah dalam keadaan yang baik kan. Jadi asasnya ambil waktu bersihkan diri, tenang dulu, sopan dulu. Sebab nak jumpa yang agung, yang mulia lah, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi puji perbuatan tu. Kerana itulah yang sepatutnya diperbuat oleh seseorang. Bila kita berjumpa dengan kasih kita, maka kita nak jumpa dalam keadaan paling sempurna. Walaupun tak sabar-sabar nak jumpa, tapi keadaan yang paling sempurna tu yang paling kita utamakan. Begitu juga dengan dalam urusan kita dalam hal agama ni. Macam solat lah. Kalau nak solat, sebaik-baiknya jumpa dalam keadaan yang kita boleh terus kita pakai pakaian yang kita buat bekerja contoh, ataupun kita buat pakaian kita pakai buat bermain tu untuk solat. Tapi yang paling baiknya kita salinlah pakaian kita dengan pakaian yang kita buat solat untuk solat kan. Supaya istimewa pertemuan tu. Macam orang nak pergi bekerja, dia tak pakai baju sukan nak pergi kerja. Kan? Macam mana solat pula boleh solat pakai baju sukan pula? Boleh, cumanya yang paling utama adalah mengutamakan yang utamalah, yang paling beradab. Maka Al-Asas dekat sini pilih yang paling beradab. Yang ni pakai yang paling cantik, pakai wangi yang paling wangi. Kemudian apa saja urusan yang dilakukan dengan tenang dan tidak gelojoh, seperti memandu kereta, kata Syekh Fahmi ke sini, supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna.
keadaan yang dibuat dalam keadaan kelam kabut dan tergesa-gesa selalu tidak dapat membuahkan hasil yang baik, bahkan akan mengakibatkan kerosakan serta penyesalan serta kerugian. Biarlah lambat asalkan selamat. Biar lambat asal sempurna. Ini penerangan daripada share pengalaman orang hidup. Kita dah matang dah. Buat satu dengan cepat, banyak perkara yang tak sempurna. Kalau buat elok-elok, sempurna. Cubalah ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan selama 6 hari. Seperti firman-Nya Allah, "Hullazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam." Yakni Allah Ta'ala telah mencipta segala langit dan bumi selama 6 hari. Allah Ta'ala menciptakan apa sahaja dengan firman-Nya kun. Boleh saja Allah Ta'ala kata jadi, terus jadi. Maka, tapi kenapa Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ni bahawa Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan 6 hari? Kerana Allah Ta'ala ingin mengajarkan kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuatkan atau menghasilkan sesuatu, supaya hasil yang didapati daripada perkara itu lebih baik dan lebih sempurna. Adab ni Allah Ta'ala ajar tenang, tidak tergopoh gapah, jangan kelam kabut. Kerana itu akan menghasilkan hasil yang baik. Boleh? Okey. Jadi pelajarannya lah, utamakan tenang ni. Dalam dia kata al-hilm wal anah. Al-hilm tu punca ada ketenangan tu sebab ada sakinah, waqar. Sakinah adalah ketenangan dalaman. Ketenangan dalaman akan melahirkan al-hilm tadi. Ketenangan, sakinah. Bila jiwa kita tenang, kita tak tergopoh gapah, maka ada al-hilm. Ada al-anah. Ada al-anah tadi. Jadi sakinah tu yang pentingnya, yang kita pupuk dalam hati kita ni, sakinah. Bagaimana ada sakinah? Bagaimana ada ketenangan? Ketenangan ni ada dalam kepercayaan husnuzan kita kepada Allah. Usaha kita yang tergopoh gapah tu takkan mengubah takdir Allah. Takkan mengubah takdir. Jadi jangan gopoh. Tapi kita buat yang terbaik kerana itu tuntutan daripada Allah Ta'ala. Jadi buat dengan tenang, tapi buat dalam keadaan yang paling terbaik. Jangan tergopoh gapah. Itulah dia punya kesimpulannya. Dan itu akhlak yang mulia. Kemudian ada soalan. Okey. Ada soalan Kak Syima dulu. Akhlak Nabi tinggi juga umat zaman Nabi jiwa kental. Macam mana nak tempuh zaman sekarang ni? Ustaz nak jadi sebaik-baiknya, terutama bersabar dengan sikap orang termasuk anak-anak. Susah soalan ni, kan? Tapi yang kita nak bayangkan begini. Zaman Nabi Muhammad SAW tu orangnya lagi kasar daripada orang zaman kita. Itulah cerita dia. Dan kehidupan Nabi dulu lagi susah daripada kehidupan kita zaman sekarang. Tapi cara hidup zaman dulu dengan cara hidup zaman sekarang sebenarnya tak jauh beza. Kita hidup untuk akhirat. Gitulah dia punya kesimpulannya. Kita hidup untuk akhirat. Dugaan zaman dulu dibagi untuk akhirat. Dugaan zaman sekarang pun dibagi untuk akhirat juga. Kan kita sama-sama hidup di dunia untuk ke akhirat. Perjalanan kita dengan ujian di dunia ni. Dunia ni kan tempat mazra'atul akhirah. Tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Maksudnya dunia ni memang tempat untuk diuji. Dunia darul bala. Dunia adalah rumah kita ditimpa musibah. Tapi musibah tu ditimpa untuk kita, diberi pada kita, dengan ujian-ujian diberi pada kita, tu bukan untuk disusah-susahkan, tak, tapi untuk dibalas dengan ganjaran. Maksudnya kalau kita menempuh dunia ni, kita menempuh dengan satu visi selamat di akhirat. Cara berfikirnya begitu. Kita jangan sekadar fikir dunia ni untuk dunia, semuanya akan jadi sempit. Dunia ni kalau kita hidup untuk dunia, semuanya akan jadi sikit, tak cukup, akan jadi menyusahkan, menyakitkan. Hatta anak pun kita akan rasa benda tu beban.
Tapi kalau kita pandang seluruhnya adalah jalan untuk ke syurga, kita akan pandang semuanya adalah hadiah daripada Allah, dipermudah untuk mudahkan jalan kita kepada Allah. Sebab tu dalam menempuh dunia ni, kita jangan rasa kita seorang-seorang. Kita menempuh dunia ni dengan bantuan Allah, kerana yang bagi ujian tu juga Allah. Ketika mana dibagi, Syekh kita selalu sebut, tak ada yang manusia mulakan. Dalam dunia ni, tak ada yang manusia mulakan. Semuanya Allah Ta'ala yang mulakan. Jadi manusia ni cuma just diletakkan di atas landasan tu, manusia tu berjalan dia pun dengan bantuan Allah. Kita lahir ke dunia ni pun atas kurniaan Allah. Berjalan kita atas dunia ni pun atas bimbingan Allah. Tak ada yang kita buat seorang-seorang. Kalau kita rasa kita buat seorang-seorang, itu menunjukkan kita rasa kita berada dalam kesusahan dan kesempitan. Tapi kalau kita rasa kita dibuat dengan bantuan daripada Allah, maka itu akan melapangkan. Tak apa, kita buat dulu. Bukan kita buat ni dengan bantuan Allah. Kan begitu dia punya perjalanan dia. Orang yang kalau tak ada teman tu kan takut. Tapi kalau orang yang ada teman tu kan, dia punya berani dia lain macam. Suami tu malam-malam takut juga kalau rumah 2 tingkat tu nak turun bawah. Tapi sebab ada isteri dia, jom teman jap yang turun jap, tengok apa jadi. Dia punya berani tu lain macam lah. Waktu pegang penyapu tu, kau nak tengok apa. Sebab isteri dia ada, takkan dia nak takut sebab ada peneman dia. Tapi kalau dia nak turun seorang-seorang tu, dia takut juga. Itu kalau dalam hal perjalanan dunia ni lebih lagi. Dan peneman kita ni adalah yang maha kuasa, yang kita cuma tinggal tak ada kepercayaan ataupun kurang kepercayaan saja. Yang perlu kita pupuk kepercayaan. Kita pupuk kepercayaan tu. Kan kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana, bangun tidur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Allah Ta'ala hidupkan kita dengan persiapan untuk hidup. Maksudnya tak adalah Allah Ta'ala hidupkan kita ni lepas tu dia biar je kita buat apa-apa kita nak. Pandai-pandai nak hidup. Parent saja, suami isteri, anak yang dalam kandungan tu 9 bulan tu, sebelum lahir dah siap persiapan. Manusia saja fikir macam tu, takkanlah Allah Ta'ala yang lebih bijaksana tak buat macam tu. Lebih lagi lah. Cuma kita kurang kepercayaan saja. Jadi maksudnya, macam kita nak bersabar. Kita bersabar dengan memikirkan apa yang Allah Ta'ala sediakan daripada kesabaran kita tu. Kita bayang gini, kita bekerja, kita sanggup disusahkan oleh bos kita. Walaupun kadang-kadang ada orang tak sanggup kan. Kita sanggup disusahkan oleh bos kita. Kerana apa? Kerana kita nampak bos kita akan bayar upah selepas kita bekerja tu. Dibayar upah tu bila? Hujung bulan. Disusahkan tu bila? Awal bulan. Awal bulan kerja. Susah. Hujung bulan kita rasa lega sebab bos bagi gaji. Kenapa kita sanggup disusahkan di awal bulan tu? Menumpuk hujung bulan. Sebab kita yakin bos akan bagi. Jadi kesusahan ujian pun begitu. Di awal kita dapat ujian tu, itu sebenarnya di awal ujian kita nampak tak Allah yang bagi ke tak? Kita nampak ke kita tak nampak ke, tetap juga Allah Ta'ala yang bagi. Tapi kita percaya tak yang Allah Ta'ala bagi ni untuk kebaikan diri kita? Kita kena adalah kepercayaan tu, pupuk. Kena biasa berinteraksi dengan Allah tu dengan perasaan begitu. Tak kalau Allah bagi ujian ni saya saja nak susahkan saya. Mustahil. Allah Ta'ala bagi ni, insya-Allah dia takkan menyalahi janjinya. Tentu ada ganjaran yang dia siapkan tu. Itu kekuatan lah. Itu kekuatan. Ibu yang parent yang didik anak dia, bersabar dengan kenakalan anak dia. Kenapa? Sebab nanti dia nampak anak dia dah besar, nanti anak dia akan jaga dia. Bersabar tak anak dia tu? Dia dengan anak dia sabar. Sebab dia nampak nanti anak dia dah besar, nanti anak dia akan bantu dia, senangkan dia. Hari ni dia bangun, siapkan breakfast untuk anak dia. InsyaAllah nanti anak dia dah besar, anak dia siapkan breakfast untuk dia pula. Kepercayaan tu menyebabkan dia kuat untuk khidmat pada anak dia. Jadi ujian-ujian dunia ni macam tu juga. Kita percaya orang yang susahkan kita dekat dunia ni, orang tu akan balas, Allah Ta'ala akan balas kesabaran kita dengan orang tu. Orang tu akan jadi saksi baik. Itu semua kepercayaan kita kepada Allah SWT. Kemudian, petua nak bagi boleh memaafkan orang. Selalu doa yang baik untuk orang tersebut dengan sungguh-sungguh dengan kebaikan, insya-Allah boleh maafkan. Perkongsian. Petua nak boleh maafkan orang. Okay. Jadi petua nak maafkan orang ni, di sini ada daripada Ustaz Fahmi. Ada orang sharing,
Ada orang sharing kata, selalu doa yang baik-baik untuk orang tersebut. Betul? Dan dengan bersungguh-sungguh nakkan kebaikan, insya-Allah boleh maafkan. Ini pun satu cara. Kita nakkan kebaikan untuk orang lain. Kita nakkan kebaikan untuk orang lain. Yang mana kalau dia baik, kita pun baik. Kan begitu. Itu betul. Setiap yang kita lakukan, tiada yang takkan dapat pada kita. Faham tak itu? Setiap yang kita lakukan di dunia ni, tak ada yang takkan dibalikkan kepada kita. Semua untuk kita. Solat kita, puasa kita, sedekah kita, semua dibalikkan kepada kita. Itu janji pada Allah SWT. Segala kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya Allah Ta'ala akan pulangkan kepada kita. Sebab Allah Ta'ala bukan nakkan kebaikan kita. Dia cuma nak bagi kebaikan dia. Jadi dengan cara apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Jadi kita maafkan orang lain, orang tu bahagia dengan kemaafan kita, kita bahagia dengan kemaafan kita juga. Kerana di sebalik kemaafan kita ada ganjaran. Jadi bersiaplah kehidupan ni dengan mentaliti akhirat. Kesusahan dunia semuanya untuk kesenangan akhirat. Kesusahan dunia itu semuanya untuk kesenangan akhirat. Tak apa, sabar. Memanglah saya cakap ni senang lah, ulang-ulang cakap senang. Ya. Tapi itu je kunci kita kan. Itu sahaja yang kita ada untuk tempuh dunia ni. Kesusahan dunia kita tu, insya-Allah Allah balas. Ada kesusahan dunia yang Allah balas sekarang, bagi ganjaran sekarang. Ada kesusahan dunia yang Allah tangguh di akhirat. Dan yang pentingnya kesusahan tu ada ganjaran balas ni. Apa pun yang jadi pada kita, semuanya baik sebab yang susahnya maha baik. Kita kena letak kepercayaan, tak mungkin Allah zalim kepada kita. Itu saja. Tak mungkin. Tapi ujian tu datang dari mana? Ujian tu datang dari manusia lah. Kan? Ujian tu datang dari manusia. Ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk bagi ganjaran pada kita tu datang dari mana? Dari manusia. Sebab kita ini manusia, hidup dengan manusia, di kelompok manusia. Itulah ujian-ujian dia. Sabar dengan itu, insya-Allah ada kebaikan. Kita tanya orang yang biasa susah, nanti dia akan jawab, dah banyak dah dia senang. Kerana susah dia tu, semua dia nampak pulangan. Jangan tanya orang yang sentiasa senang, nanti susah. Sebab jawapan dia semua senang. Mana ada yang susah? Tu kan. Susah nanti kita nak adapt benda tu. Boleh. Wallahu alam. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Saya punya handphone jam pula lah. Tak ada soalan. Tak apa, kita tangguh dekat sini. Terlajak waktu pula. InsyaAllah nanti minggu depan kita jumpa untuk hadis yang seterusnya. Hadis ke-5 dan ke-6. InsyaAllah. Minggu depan raya. Lupa pula. Minggu depan raya. Jadi raya pun macam mana? Kita tunggu apa kata penganjur Encik Mujahid dia nak susun macam mana. Nanti kita maklum semualah kan. Kita pun tak raya sangat tahun ni kan. Jadi kalau tengok kuliah sambil raya tu tak ada masalah. Boleh? Apalah, kita bagi tahu kemudian lah. InsyaAllah. Jadi mana salah silap saya minta maaf. Semangat pula hari ni bercakap. Jadi takut terlajak cakap, saya minta maaf lah. Lebih-lebih kurang kepada semua staf matematik, doakan berbahagia insya-Allah. Selamat Hari Raya lah kan. Nak raya dah, selamat Hari Raya. Panjang umur juga kita jumpa lagi. Habis PKP boleh jumpa ziarah makan-makan. Wallahu a'lam. Panjang umur jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu